Ramadan, 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 ya Ramadan. Ramadan, 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 ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan puasa penuh ampunan, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran. Selamat datang bulan Ramadan, bulan puasa penuh ampunan, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Sebulan penuh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, para penonton, pada pagi ini, hari ini adalah pagi yang ke-6 Ramadan 1442 Hijrah. Dan kita bersiaran sekali lagi dalam Bicara Ramadan. Kita bersiaran setiap hari bekerja daripada hari Ahad sampai hari Khamis. Dan siri ini adalah siri yang keempat setelah kita bercuti 2 hari, Jumaat dan Sabtu kemarin. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat, terima kasih kepada semua yang bersama kita pada pagi ini. Silakan share, kongsi-kongsikan dalam wall masing-masing untuk kita sebarkan program yang banyak manfaat kepada kita ini. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama dengan seorang tamu yang saya pilih khas hari ini untuk bersama-sama dengan saya untuk kita bincangkan satu topik yang penting. Cuma topik hari ini ialah ada topik yang ada border dia lah, ada border sikit. Kita akan cerita dengan selepas ni dengan sahabat kita ini, dengan Tuan Haji Muhaimi Saifuddin yang sekarang sudah berada bersama dengan kita. Sudah ada bersama dengan kita sekarang ni. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana setakat 6 hari puasa ni? Okey lagi tak? Dia hari pertama kedua tu je lah yang mencabar sikit. Nak tune tubuh kan. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita dah dia bila masuk hari 3, 4, 5 tu dia dah nak jadi satu norma kita tu. Norma baru lah. Norma baru. Ya, banyak norma baru yang kita terpaksa ikuti. Norma baru COVID yang dari start hari ni kita di sekolah-sekolah pun
tutup, tidak beroperasi, dan cikgu-cikgu pun mula PDPR. Pada hari ini kita start PDPR balik. Walau apa saja yang ada orang kata PDPR ni tidak berkesan, PDPR ni macam-macam tu, tapi PDPR tetap kena jalankan. Jadi norma baru. Ya, norma baru. Samalah dengan puasa ni. Puasa ni juga kita sebenarnya lama dah kita ni berlatih untuk melaksanakan norma baru ni sebenarnya dah. Norma baru, norma yang luar biasa. Kita ni setiap tahun kita renew norma luar biasa ni. Norma yang tak makan tak minum di siang hari, norma yang kita kena beribadat, banyak gandakan ibadat di malam hari. Norma baru ni dah lama dah kita buat. Jadi bila patutnya kita bukanlah satu kejutan yang dahsyat lah bila berlakunya norma COVID-19 ni. Cuma kita takut sikit lah. Okey, Tuan Haji Muhaimi, hari ni saya nak sambil-sambil kita cerita tu, kita akan berkenalan lah dengan Tuan Haji Muhaimi. Beliau adalah seorang pensyarah juga di IPG KKB, IPG Kampus Kota Baru, dan juga beliau ni adalah pegawai perhubungan awam di IPG Kampus Kota Baru, dan Tuan Haji Muhaimi ni sangat aktif dalam aktiviti pesisir, membangunkan ataupun mengembangkan sekolah-sekolah pendidikan lah, maksudnya isu pendidikan di kawasan pesisir pantai di Kelantan, dan akan mengorak langkah ke pesisir pantai di Terengganu, Pahang, dan insya-Allah kalau ada ada ruang dan ada peluang, beliau akan membawa tim dari IPG Kampus Kota Baru ni untuk ke kawasan pesisir pantai seluruh Malaysia. Kita ni hampir separuh, lebih dari separuh lah. Kiri, kanan, bawah, atas je tak ada laut. Mana di sebelah kiri kita ada laut, di sebelah kanan kita ada laut, di atas je lah tak ada laut tu. Di bawah ada laut lagi. Jadi kawasan pesisiran pantai ini sangat luas dan ada masalah-masalahnya tersendiri, juga ada keunikannya tersendiri. Jadi untuk permulaan ni kita minta Tuan Haji ceritakan sikit tentang pesisiran pantai ini. Silakan. Terima kasih kepada juga bagi insya-Allah dia cukup yang dipadangkan BIP terbaru terkait dengan isu program kami memulakan program ini seawal 20 atas keperluan melihat kepada BIP tahun yang sebenarnya dikelilingi oleh kawasan pantai kanan juga, dan kami merupakan satu kawasan yang besar yang menjajahi di pantai, dan melihat lagi banyak tuan yang boleh menyebabkan itu dalam memberi latihan pada guru dan juga kepada komuniti dalam pelbagai isu berkaitan dengan seperti yang disebut dari awal, bagaimana IPG Kampus letak pada program ini. Kami melihat ada satu kepentingan yang besar menggunakan komuniti pesisir. Putus-putus lah suara ada. Ni suara ada putus-putus sikit. Kalau tapi nak buat macam mana tak apa, teruskan je lah, teruskan. Dia ada putus-putus sikit. Clear tak lagi?
dia putus internet ni. Internet lah. Tak boleh nak buat apa dah kita ni. Norma baru juga. Norma baru ya. Komunitinya besar dan IPG sangat nampak dengan sekolah. Itu menyebabkan faktor utama bagaimana usaha ini saya berhenti di situ untuk gerak balik. Okey, bermaknanya kita bermula Tu Haji, pesisir ni bermula daripada sekolah-sekolah kawasan IPG Kota Baru dululah. Ada kawasan Pekalan Cepa walaupun Pekalan Cepa ni dia dekat sangat dengan bandar Kota Baru, tetapi di sebelah pesisir, di sebelah tepi pantai tu macam ada satu border, satu gap tau di antara kemajuan Kota Baru tu dengan pesisir. Sama juga dengan kalau kita tengok bandar Kota Baru disekat dengan Sungai Kelantan tu, sebelah balik ini Kota Baru lah, tapi sebelah balik sungai seberang sana tu macam tidak Kota Baru lah. Maknanya jauh sangat, kerana di sempadan sungai itu saja telah mengubah landscape, bukan setakat landscape geografi semua, tapi landscape kehidupan orang di sebelah sana. Jadi sama juga dengan belah-belah sini sangat berbeza caranya dengan dengan keadaan yang sepatutnya masih mereka tu merasai kebandaran ketamadunan tu, tapi jauh ketinggalan. Jadi kalau boleh Haji Muhaimi cerita sikit kenapa dia jadi jurang tu nampak macam jauh sangat tu. Ni okey. Melihat pada dia merujuk pada proses laksanakan oleh kerajaan tadi. Kita mula dengan dasar yang baru dan dimulakan oleh Perdana Menteri Kepala yang hanya dicapai. Dalam nilai balik kerajaan TB adalah komuniti di pendalaman dan komuniti di pesisir masih lagi menjadi komuniti yang agak ketinggalan. Dia ada pelbagai faktor lah Ustaz. Antaranya mungkin demografi, antaranya mungkin infrastruktur, dan antaranya haji tahun 1940 lagi oleh dari Raja Engku Aziz adalah pendidikan. Kemiskinan membawa kepada satu lagi itu anak-anak di ini ada yang banyak yang mampu. Putus. Putus. Tak apa, Haji cuba sambung balik. Internet tempat dia mungkin ada gangguan. Jadi okey, masuk dah tu. Okey. Boleh. Teruskan. Okey, teruskan. Jadi menjawab balik soalan kereta, kenapa kita memilih pesisir dan kenapa ada satu jarak yang sangat walaupun dari segi geografinya tak berapa jauh, Baru dan juga pesisir. Jadi saya sebut balik sini, caranya adalah yang dihaji, yang pacok, seawal 1940-an dan Profesor Raja Engku Aziz Allahyarham di sekitar 60-an. Antara faktor yang dengan di kota kita adalah ada ibu bapa miskin, mereka menanggung persekolahan anak hingga tamat menengah ataupun rendah secara sepenuhnya. Sebab tenaga anak ini diperlukan membantu dalam suasana mereka bekerja. Dan akhirnya kemiskinan yang diwarisi disambung lagi dengan tinggalan dalam pendidikan. Itulah dan sekarang ni bila dalam norma baru kalanya jadi PDPR
dengan akses internet yang tak menentu, sekarang ni dalam komuniti pesisir ni, bahagian pun internet putus-putus, bayangkan apa yang anak-anak sekolah perlu hadapi nanti. Ya. Kalau kita ni kita rasa canggih dah kita ni. Tapi masih lagi inilah problem. Dengan kecanggihan norma baru dia ada berbagai masalah. Dan hari ni memang lain agak teruk sikit lah ni. Sebab memang putus-putus, tapi saya tangkap begitu je apa yang Haji cerita tu. Ada yang kita tak dapat nak tangkap. Tapi apa-apa pun, kehidupan mesti diteruskan, Ji. Ya, Jadi ya. Jadi kemiskinan inilah faktor yang utamalah kita kata, yang menyebabkan tercicirnya anak-anak kita, anak-anak pesisir itu daripada arus pendidikan perdana. Tapi dengan setakat apa yang saya nampak setelah kita bergerak, maknanya IPG Kota Baru dengan tim pesisir yang sangat aktif, sangat kuat, mula bergerak daripada ke sekolah-sekolah pesisir, maka kita dah nampak hasil dia. Nampaklah hasil tu, nampak perubahan dan nampak peningkatannya. Kalau boleh Haji cerita sikit, setakat mana yang kita rasa kita dah dapat dan kepuasan kita lah setakat mana. kita 2019 kita mulakan, dan tahun 2019 kita masih KSR, dan ada sekolah yang menyertai kita, alhamdulillah, dengan kerjasama guru sekolah, kawan dan JPN, telah menghasilkan 25 pelajar 25 pelajar cemerlang dengan 6A. 25 pelajar cemerlang 6A sekolah rendah. Ya, pelajar ini kita bawa untuk motivasi kepriman, kita bawa ke Putrajaya, yang dia inilah, dan akhirnya balik dengan tim yang lebih meyakinkan. Dan kumpulan ini menjadi kumpulan pertama yang kita jadikan contoh untuk teruskan lagi dengan kumpulan yang lain. Okey, ada sahabat kita komen ni kok. Tak apa, nanti kita tengok komen-komen mereka ni. Dan hari ni memang pelik sikit kita rasa, sebab 3 hari sebelum ni kita cerita pasal Ramadan, cerita pasal puasa, cerita pasal ibadat, amalan-amalan bulan puasa. Tiba-tiba hari ni kita beralih terus pergi kepada pesisir. Sedangkan orang mungkin ada yang kata, apa kaitan pesisir ini dengan Ramadan? Sebenarnya memang ada kaitan rapat di antara kehidupan yang sempit, kehidupan yang payah. Dia ada kesan kepada mutu kualiti ibadah kita. Kualiti bukan setakat ibadah lah. Bila kita duduk dalam keadaan susah, minda kita pun jadi sempit. Bila gitu, ibadah kita pun memang nak sempurna tu memang payah. Sebab tu Nabi pun ada sebut dulu, al-faqru aqrabu kadal faqru kufran. Gitulah saya tak ingat dia punya matan dia. Tapi Melayunya kata hampir-hampir kefakiran itu, kemiskinan itu membawa kepada kekufuran. Fakir itu membawa kepada kufur, hampir-hampir. Tidaklah tu, tapi memang ada yang orang kata berlakunya kekufuran itu disebabkan kerana kefakiran. Perkataan pun hampir sama dah. Huruf kaf, huruf kafir, kufur. Fakir, kufur, dekat-dekat dah tu. Jadi untuk kita ni sebagai seorang Islam, maksudnya kita ada kaitan lah dengan apa yang Ramadan nak. Ramadan nak ialah kesempurnaan,
kebaikan dan berbagai-bagai lagi yang bagus itu, maka pesisir inilah juga permulaan. Selain daripada kalau Ramadan ni puasa sebagai permulaannya. Jadi pesisir apa yang kita buat kepada pesisir ni juga ada kaitannya dengan apa yang kita sedang lalui dalam bulan Ramadan ini. Bulan yang kata disuruh kita bersedekah, disuruh kita membantu orang yang susah, disuruh kita, bukan kadang-kadang kita nampak bantu orang yang susah ni hanya bantu dengan kebendaan material, bantu dengan duit, bantu dengan bagi baju, bagi pakaian, bagi laptop. Tetapi ada yang satu lagi, bantu dari segi yang satu lagi itu kan, yang perlu juga kita bantu mereka. Jadi itulah yang saya rasa mungkin itulah yang pesisir sedang laksanakan. Jadi kita tak Kalau lupa. saya sambung sikit. Okey, boleh. Okey, mengambil Ramadan tadi, Ya. saya rasa ada dua isu yang memang terkait langsung dengan program yang kita jalankan. Ya. Pertamanya menyantuni jiran. Menyantuni Sebab jiran. IPG kampus Kota Baru ni radius dia daripada 2 km dengan sekolah pesisir. Ya. Jadi sementara kita mempunyai tanggungjawab melatih pelajar dalam perkhidmatan dan juga free service, kita perlu melihat kepada peluang sekolah-sekolah sekitar. Yang ini saya kira mungkin antara pendekatan IPG kampus boleh lakukan dalam memastikan kita betul-betul mempunyai iltizam dan juga memahami cabaran sebenar di kawasan isu pendidikan. Ya. Yang kedua, saya melihat macam yang disebut tadi, kita faham isu, hanya isu kemiskinan. Ayah mak dengan dalam kajian yang dibuat oleh Departemen di STU pendapatan nelayan dia sekitar 300 bulan. Ya, 300. Hanya RM10 sehari. Ya. Dan kalau dia di kawasan pantai memerlukan keseluruhan dengan bot, kadang tambang bot dah RM6 pergi balik. Dan kalau anak 5, anak 4 dengan pendapatan RM10 dia terpaksa abaikan. Ya. Ini antara isu yang kira Ramadan memang mengajar kita nanti kumpulan-kumpulan yang memerlukan semuanya yang berdekatan. Ya. Dan kami isu kaji cabaran, kami cuba mencadangkan satu yang lebih baik dengan kelompok pesisir. Contoh saya bagi, pendekatan PDP yang memerlukan ibu bapa melatih anak dengan berlebihan tak mampu dilakukan oleh ibu bapa pesisir. Maksudnya pendekatannya adalah kita boleh bagi homework, tetapi yang paling simple dan kebanyakan yang betul complicated perlu diselesaikan di sekolah. Kerana tanpa peranti, tanpa akses internet dan ketidakmampuan ibu bapa untuk melatih anak, kiranya dibagi juga, ia akan menyebabkan anak itu mungkin ponteng the next day lah. Itu dah contoh. Terima kasih. Okey, bermaknanya kesinambungan di antara pesisir dengan Ramadan ni memang rapat sangat. Memang sangat rapat. Jadi sesuailah kita bincangkan pesisir hari ni. Kita nak welcome lah, kita nak ucap welcome, ahlan wa sahlan kepada rakan-rakan kita di Selatan Tai pun ada ikut siaran kita hari ni. Jadi esok tu kita akan jemput seorang tokoh daripada selatan Thailand sana untuk bersama-sama dengan kita. Dan saya dah hubungi Dr. Ramli. Esok dia sanggup untuk bersama dengan kita untuk kongsi mungkin cerita apa saya pun tak tahu lagi, mungkin cerita tentang kehidupan orang-orang di Selatan Thai ke lagu mana, ataupun cerita tentang puasa. Nanti kita tunggulah esok. Jadi hari ni kita nak pergi lagi sikit lagi kepada
pesisir ini untuk sahabat-sahabat kita di selatan Tai dan di mungkin dia baru dengar pesisir ni ke apa dia ingat sisir rambut ke. Pesisir ni ialah istilah kepada kawasan tepi pantai deh. Kawasan tepi pantai tu kita panggil pesisir. Kalau dalam orang-orang petani, orang Thailand ni, dia orang Islam sana, dia lebih kepada bahasa Arab. Orang Arab dia panggil Cornish. Pesisir ni dia panggil Cornish. Cornish ni ialah kawasan di tepi pantai ataupun tepi sungai. Tepi sungai pun dipanggil Cornish, tepi pantai pun dipanggil Cornish. Jadi kita nak membangunkan kerana di tempat kita ini sebenarnya kawasan tepi pantai, kawasan tepi sungai, kalau zaman dulu kala itulah zaman tempat penempatan awal. Macam di tepi-tepi di tepi-tepi sungai ni, orang ni kawasan pedalaman ni orang tak ramai duduk. Tetapi bila mari akhir pelik juga lama kelamaan jadi terpinggir orang di pesisir pantai, orang di tepi sungai jadi tersisih, tercicir daripada arus pembangunan ini. Jadi itu suatu yang pelik lah dan sepatutnya kita kembalikan macam Kota Baru, di bandar Kota Baru ni kerana naiknya bandar Kota Baru tidak naik di Kok Lanah kerana Kota Baru tu tepi sungai. Jadi kawasan pengkalannya apa makna patutnya di situ yang kawasan gitu juga di kawasan tepi pantai. Banyak kawasan-kawasan bandar-bandar besar ni berada di tepi pantai kerana di situlah menjadi penempatan dan di situlah tamadun awal. Tapi tempat kita ni dah jadi terbalik. Orang-orang tepi pantai, orang-orang yang terketinggalan dari segi arus pembangunan. Jadi kita perlu tengoklah apa mungkin sesuatu yang tak betul telah berlaku. Okey, Ji, kita janji sebentar je hari ni tau. Ya betul. Kita janji sebentar je tapi rasa setengah jam dah ni. Jam depan tahu dah. Setengah jam kita ni. 27 minit. Jadi kita nak pergi sikit lagi setelah kita cerita tadi tentang Ramadan yang kaitan dengan pesisirnya dan kita dah kenal serba sedikitlah pesisir ni. Nak cerita tentang wawasan kemakmuran apa nama tu? Wawasan kemakmuran bersama. Jadi boleh Haji ceritakan sikit kaitannya dengan apa yang kita lakukan ini. Kita ada wawasan orang bersama yang digagas daripada 2020 pada 2030. Jadi kami di PG Campus Terbaru kawasan ini sebagai panduan bagi program pesisir pantai ini. Kita bermula di Kelantan dan insyaAllah kita nak panjangkan ke Pantai Timur dan terus ke sekolah-sekolah pantai di seluruh Malaysia hinggalah kita mungkin selesai semua dengan wawasan orang bersama 2020. Dan dalam perjalanan ini tentunya dibantu oleh IPG yang ada di seluruh negara dan kebanyakannya memang hampir dengan pantai. Saya kira ini satu yang kita memastikan kawasan orang bersama untuk tidak meninggalkan mana-mana kelompok dalam arus namanya dalam pendidikan. Terima kasih. Ya. Okey, maknanya kita tidak bergerak seorang diri lah. Untuk ni kita tidak bergerak seorang diri tapi kita memerlukan kepada IPG lain, kita memerlukan kepada pihak-pihak macam JPN dan sebagainya untuk sama-sama dengan kita untuk mendekati warga pesisir ni. Haji, kalau tak silap saya dulu pernah ada satu program yang lebih kurang gini, dia nama program Salinatan ke apa benda tu. Rasa apa kesinambungannya? Dia sama ke atau lagu mana dengan pensiangan dah.
Salinatan dan pensianan salinatan. ya. Dia Ada ni tak? dalam sedikit yang saya baca, antara benda yang cadangkan untuk kita baik, kita memastikan kita berjaya berkongsi kit ekonomi itu, antaranya yang masih lagi ketinggalan adalah kumpulan di pedalaman dan kumpulan pesisir pantai. Jadi pensiangan salinatan memfokus ke kawasan pedalaman. Bukan asli di beberapa negeri, dan program pesisir memfokuskan kepada kelompok dan komuniti pesisir pantai. Hampir sama tapi berbeza. Okey, maknanya kita boleh pergilah juga ke Sabah, Sarawak ni. Kerana mereka pun juga, mereka pun duduk di kawasan pesisir pantai juga, dikelilingi oleh pantai mereka tu. Maknanya kalaulah berjaya kita di Semenanjung ni, dan kita dengar itu Sabah, Sarawak pun mereka dah isytihar sebagai wilayah Sabah, wilayah Sarawak lah, bukan lagi sebuah negeri. Tapi saya pun tak pastilah, tu cerita orang politik lah. Tapi rasanya itu satu langkah untuk membangunkan komuniti lain. Saya pun tak berapa comel juga ni nampaknya, padam-padam juga ni. Okey, tu serba sedikit tentang pesisir pantai. Ada lagi nak tambah? Saya tak reti dah nak tanya ni sebenarnya. Saya akhirnya beginilah, Tuan Pengurusi. Ya. Saya kira apa yang PG Campus kita baru bergerakkan adalah satu kesempatan di memposisikan balik peranan kita sebagai dalam masyarakat bidang pemerintahan. Dan apabila program pesisir ini dimulakan, kita melihat sangat besar potensi untuk program ini bergerak bersekali dengan kawasan besar negara yang memang sentiasa azamkan pembahagian kit yang sama rata. Dan bidang kita bidang pendidikan. Dan ini adalah antara yang terbaik untuk masyarakat dibangunkan. Saya kira dengan 2-3 rumusan tadi, insyaAllah ini telah mencapai matlamat itu. Maksudnya cantik. Orang ekonomi, pakar ekonomi, mereka ada kek mereka sendiri, kek ekonomi yang mereka perlu agih-agihkan supaya kek itu tidak duduk dalam beleka di kalangan mereka saja. Bagi ahli akademik, ahli ilmu ini juga mesti ibaratkan juga seperti ilmu itu seperti satu sebiji kek yang perlu diagih-agihkan dengan sama rata, kerana maknanya kalau ekonomi itu perlu diagihkan, ilmu ini tentulah lebih-lebih lagi perlu diagihkan dengan cara yang adil, yang saksama, sama ada mereka berada di mana, sama ada mereka hidup bagaimana. Maknanya untuk nak mengubah, kalau ekonomi itu mengubah nasib mereka masa depan kononnya, maka ilmu tentulah akan mengubah masa depan mereka yang lebih baik untuk mendapatkan ekonomi yang lebih selesa. Jadi itulah tanggungjawab kita ni yang ahli dalam ahli akademik ini, kena melihat bahawa kita juga ada peranan. Bukan setakat kata kita ni jadi cikgu, hok mari sekolah tu, hak tu je kita ajar. Hok tak boleh nak mari sekolah tu, hak tu masalah. Hok nak mari sekolah, hok tak boleh nak mari sekolah. Hak tu yang kita mengajar. Macam juga di masjid lagi. Kita duduk mengajar, hok orang pergi masjid. Hok orang tak mari masjid tu masalah. Jadi kita kena benda lah gitulah. Benda itu. Jadi ada mungkin mereka tak mari masjid kerana ada faktor-faktor penolak lah. Ada faktor penolak untuk mereka sampai ke masjid. Begitu juga kita yang budak-budak, anak-anak kita ni, mereka tak mari sekolah bukan kerana mereka tidak nak mari.
Mereka bukan tidak nak belajar, tapi ada faktor-faktor yang mengekang mereka, menghalang mereka daripada sampai ke sekolah. Jadi benda-benda itulah yang kita perlu buang dan letak di tepi, berusaha supaya tu. Terima kasih kepada Ji, dan sebelum kita nak berhenti ni, saya dah ada nak ambil jugalah sempena Ramadan ni. Nak kata tak ada langsung kau buat Ramadan hari ni. Ada ada dua tiga tip Ji dia. Lepas tu kalau nak sambung boleh sambung, Ji nak sambung boleh. Sila. Ya, kita nak ambil langkah-langkah yang perlu kita lakukan lah untuk kita ni jadi seorang yang istiqamah dalam bulan Ramadan ni. Maknanya konsisten dalam amalan puasa dan amalan-amalan lain dalam bulan Ramadan ni. Ada dua tiga tip lah. Yang pertama ialah kita kena perbanyakkan doa. Kita kena minta dengan Allah supaya kita ni diberi istiqamah. Kerana hati kita ni dia selalu bolak-balik. Sekejap dia rasa okey, sekejap dia tak okey. Jadi sebab tu kita baca ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, sabbit qalbi, kekalkan hatiku ala dinik, terhadap agamamu, wa husni ibadatik, dan kepada rajin dan elok ibadatku. Jadi dalam bulan Ramadan ni, untuk kita nak istiqamah, kita kena istiqamah doa pagi-pagi lepas solat, sebelum sahur tu waktu doa yang paling mustajab. Dari pukul 6.30 dekat pukul 7.30 tu, setengah jam sebelum maghrib tu juga adalah waktu doa yang sangat mustajab. Jadi perbanyakkan doa. Dan yang keduanya ialah kita kena gapo tu tak nampak dah, kecil sangat tulisan. Yang kedua tu kita kena tahu ulang banyak kali, kita kena ulang semangat fadilat. Kita kena dengar ceramah ke apa ke tentang fadilat puasa, fadilat Ramadan, supaya menjadi motivasi kepada kita. Dan ramai ustaz-ustaz buka radio, buka TV pun ustaz-ustaz cerita bulan Ramadan ni keistimewaan dia. Buat satu amalan sunat macam buat amalan wajib. Bagaimana qiyam Ramadan, kita nak qiyam tarawih. Cuma jangan dok ambil fadilat yang tak tentu mari mana lah. Ambil lah tentang hadis-hadis Nabi yang sahih untuk menjadi motivasi kepada kita. Ada fadilat tarawih 30 malam tu. 30 malam fadilat tarawih, malam pertama gini. Itu adalah hadis palsu yang kita tak boleh nak ambil. Tapi kita ambil Nabi kata man qama ramadhana imanan wahtisaban. Sesiapa yang menghidupkan atau mendirikan Ramadan ini dengan keimanan, basicnya mesti dengan iman lah, dan wahtisaban, dan dengan penuh pengharapan. Pengharapan dengan Allah, bukan pengharapan dengan manusia, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi itu sebagai motivasi kepada kita. Dan yang ketiganya, yang terakhirnya ialah kita kena kenal diri kita, kenal hakikat diri kita ini. Dalam apa saja yang kita lakukan, dia ada dua fasa. Satu, kalau dalam hadis Nabi tu dia kata manusia ni dia sentiasa berada dalam dua fasa. Satu dipanggil fasa syirrah. Fasa syirrah ni ialah fasa yang semangat. Kita nak buat kita semangat, maka kita buat dengan semangat tu. Dan ada satu masa dia kata fasa fatrah, iaitu fasa lemah lah. Bila kita buat sekali mungkin tak jadi ataupun rasa macam mana, maka dia pergi kepada fasa fatrah. Jadi hakikatnya kita ni ada dua fasa. Satu fasa syirrah, fasa yang bersemangat, dan fasa yang tidak bersemangat, fasa lemah. Macam Ramadan ni mungkin minggu-minggu pertama ni semangat. Lepas tu dia mula lembek, dia bila dah penat, letih, lesu, dia mula lembek dah. Sedangkan waktu lembek, kita lembek itulah waktu yang sangat perlu kepada kita keras. Perlu kita bersemangatnya, tapi kita dah lembek dah waktu tu. Jadi Nabi kata faman kana, siapa-siapa yang dia waktu dia lemah tu, dia buat juga sunnahku. Walaupun dalam masa dia lemah, tapi dia cuba buat sunnahku, buat juga amalan-amalan yang sepatutnya, maka dia famanih tada, maka orang tu akan diberi hidayahnya, maknanya akan ditambah hidayah petunjuknya.
Tetapi sesiapa yang bila lemah dan dia meninggalkan, dia ikut lemah tu, dia ikut ere kata. Ikut je ere lemah tu, faqad halaka, maka dia akan binasa. Jadi kita jangan gitulah. Walaupun kita rasa kita lemah, kita buat apa yang kita mampu. Dan dalam beramal ini kita tidak perlu kepada kuantiti sebenarnya. Kita tidak perlu kepada kuantiti, tapi kita perlu kepada kualiti. Walaupun sedikit, tapi dia berkualiti dan konsisten dengan amalan yang berkualiti itu. Kata contoh terawih. Kawih, standard kawih 20 rakaat terawih. Tak main lapar. Tapi seminggu 2 minggu. Nah, baiklah kita buat lapar ke pak ke dulu, makin naik. Mungkin akhir Ramadan tu bukan setakat 20. Kita boleh lagi qiyamul lail di kita bertahajud, kita boleh apa semua tu makin naik. Bukan makin tu. Paling tidak pun kita stabil, konsisten, maintain. Nah, jadi tu di antara 3 tip yang diberikan oleh ulama-ulama tentang bagaimana kita nak istiqamah, nak konsisten beramal dalam bulan Ramadan. Okey, Ji, terima kasih sekali lagi. Hari ini kita berhenti awal sikit, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mengikuti siaran kita ni. Esok jangan lupa kita akan bersama dengan Dr. Ramli Shahabuddin. Beliau ialah pengetua Ma'had Misbahul Munir di Rangit. Rangit ni Tanjung Mas, dekat dengan Naratiwat. Dan di sana pun sekarang ni Naratiwat ni ranking yang kelima di Thailand, paling tinggi jangkitan COVID. Nombor 5 saya baca semalam tu, Naratiwat ni di tempat kelima sekarang ni, paling tinggi COVID. Dan kita berdoa supaya umat Islam di Malaysia dan di sana dijaga dan dilindungi oleh Allah daripada sebarang bahaya dan petaka. Dan kita doalah pada bulan Ramadan ni, doa supaya Allah angkatkan bala bencana ini daripada bumi kita, insya-Allah. Terima kasih, Ji. Kita jumpa lagi sekali pada bila-bila masa nak panggil pula ni. InsyaAllah. Okey, kita panggil pula, tajuk banyak lagi untuk kita boleh bincang. Dan kita berhenti setakat tu. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, 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 ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan puasa penuh ampunan, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran. Selamat datang bulan Ramadan, bulan puasa penuh ampunan, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan nafsu lapar dahaga. Jangan lupa berbanyak ibadah, tadarus terawih dan bersedekah. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan nafsu
Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan puasa penuh ampunan, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran, bulan suci bagi umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan nafsu lapar dahaga. Jangan lupa berbanyak ibadah, tadarus tarawih dan bersedekah. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan nafsu lapar dahaga. Jangan lupa berbanyak ibadah, tadarus tarawih dan bersedekah. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan.